kita belajar mesti niatkan Allah. Jangan kita belajar niatkan yang lain. Ada dalam hadis Rasulullah kita, sahabat-sahabat yang dia belajar niat dengan tujuan untuk nak berjihad, nak berkeras, nak menjadikan perlingkahan dengan orang lain, maka dia akan dapat kekerasan dalam hati. Siapa yang dia belajar dengan tujuan apa dia untuk bermegah-megah, maka dia akan dapat kehancuran dalam hidup. Hidup kita mesti kerana Allah, kerana Allah. Belajar kerana Allah, niatkan Allah, sungguh-sungguh betul niatkan Allah. Hatta kita datang malam ni pun mesti niatkan Allah. Tak boleh datang, kenapa datang ni? Mengajak. Kenapa mengajak? Jamuan di sini. Dia sebut demikian. Dia tidak kerana Allah, maka dia akan menjadi sia-sia. Dia akan jadi sia-sia. Dalam hidup kita mesti kerana Allah. Kerana Allah ni, dia akan menjadikan satu kekuatan dalam jiwa orang belajar. Sebab dia tak akan jadi putus asa kalau dia buat kerana Allah. Kenapa belajar? Kerana saya nak jadi macam orang yang belajar. Kenapa saya belajar? Kenapa belajar? Kerana saya nak pada dunia. Nak pada dunia, dia akan kecewa dalam hidup. Kita buat contohnya mengajar bagaimana hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebut dalam masalah perkahwinan. Rasulullah kata, siapa yang kahwin dengan seorang perempuan, kerana perempuan itu cantik, dia akan dapat kehuduhan daripada perempuan. Dengar betul-betul hadis Rasulullah SAW sebut, siapa yang kahwin dengan seorang perempuan, kerana perempuan itu harta, banyak harta daripada dia akan dapat kemiskinan daripada perempuan. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, siapa yang berkahwin kerana keturunan perempuan itu hebat, keturunan dia nik-nik, keturunan dia raja-raja, keturunan dia tengku-tengku, keturunan dia hebat-hebat dan sebagainya. Siapa yang kahwin dengan perempuan itu kerana keturunan dia hebat, Rasulullah SAW kata beliau, aku sumpah dia akan dapat dana dengan penghinaan daripada keturunan. Tetapi siapa yang kahwin kerana Allah, siapa yang kahwin kerana Allah, kata Rasulullah, aku doakan padanya, barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Rasulullah SAW sebut, siapa yang kahwin kerana Allah, dia tak kahwin kerana yang tadi, tapi dia kahwin kerana Allah, aku perlu doakan dia. Doa Rasulullah 1400 tahun yang lalu sampai hari, barakallahu lakuma, mudah-mudahan Allah berkatlah kamu berdua, wa barak alaikuma, dan saling berkat memberkati di antara satu sama lain, wa jama'a bainakuma fil khair, dan Allah kumpulkan mereka berdua dalam keadaan kebaikan sepanjang masa dalam hidup mereka. Dapat pada mengizinkan buat lagi doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita buat ini mesti kerana belajar ilmu pun sampai belajar dalam bidang apa pun. Ada yang sudah belajar dalam bidang bisnes tadi, belajar, tapi niat kerana Allah. Niat kerana Allah, maksud niat kerana Allah dia, kita belajar untuk kita menyumbang ilmu kita ke jalan Allah SWT. Ada yang boleh tengok bagaimana contoh barangkali yang ada sebentar tadi. Walaupun dia belajar dalam bidang lain, kerja di syabas, kerja di air, tetapi dia tak menggunakan sumbangan dia untuk kerja di desa. Nah, semua ini contoh-contoh yang punya. Belajarlah, duduklah dalam bidang apapun, tapi kalau dia niatkan Allah, dia akan balik semula dalam masyarakat, dan dia akan gunakan seluruh ilmu dia untuk kerja Allah dan berhati dengan Allah. Dua, yang ketiga, ulama-ulama kata setiap ilmu yang kita belajar ini, kita akan menjadi penatang dalam kita bercakap. Semua ilmu yang kita belajar, cuba hati kita belajar, buka saja buku, mengantuk terus. Buka saja, kita akan jadi penatang. Belajar ilmu, lagi belajar lagi menang, lagi belajar lagi menang. Dan memang demikian, ibadah dimanatkan. Cuba perhatilah ibadah yang tak menatang. Semua ibadah menang. Tak ada ibadah yang tak menang. Sembahyang menang, puasa menang, zakat menang, ni dengan ceramah ni pun menang. Kau berapa dah sedang kita benar kita kalau jemaah tu kan, pergi sembahyang jemaah tu menang. Muka boyo je, pergi masjid, duduk di masjid, lalu pula tak pun berenung lagi kan, kerja mata. Setengah orang untuk nikah bangun sembahyang sunat tu.
Gaji itu agama yang sunat. Nak semuanya penat. Belajar dia penat. Dia penat. Buat maksiat penat. Tak penat-penat. Buat maksiat tak penat. Orang yang tak belajar penat. Tak penat. Duduk lebar saja dia penat. Tak penat. Mana ada orang buat maksiat penat tak ada? Kena hanggung-hanggung lagi dia tak ada. Kena hanggung-hanggung ni. Orang tanya buat benda mengumpat. Tak ada. Cuma mengumpat sebelah orang itu. Dia kahak macam itu. Sabar dia. Semua terus. Demikian kita buat benda jadi semua dia. Belajar ini, adik-adik akan tanya, bila dah nak habis? Bila dah nak habis? Kita tak akan pernah habis dalam negeri. Walaupun kita nampak kita dapat sebelum ijazah. Kadang-kadang di kalangan kita dah berjaya dah. Kita jangan ingat kita dah berhenti tak. Orang mukmin dia nak jadi kemuliaan dalam hidup dia. Dia akan belajar dan belajar yang tak pernah berhenti dalam hidup. Bila dia berhenti orang mukmin sampai pada dia lahat. Sampai ke dia lahat. Tunggu belajar sampai ke dia lahat untuk kita belajar. Dekat dia belajar lagi. Walaupun kita tahu di saat mana kita kehampiran, hampir dah dengan kematian, kita diajar supaya kita belajar dan kita belajar. Satu ibadah ini dia akan jadi. Dan kita menuntut ilmu kita akan jadi berpenat. Berpenat ini sabar seperti dalam kita menuntut ilmu. Dan jangan kita rasa segan dan mana. Dalam belajar kita cari sebanyak mungkin. Temuin, berjumpa dengan alim ulama, berjumpa dengan pencara, tebalkan muka. Jangan kita belajar untuk menjadi pemandu dalam kita nak menuntut ilmu kita. Gunakan ilmu yang sepatutnya kita jadikan ilmu yang kita dapat ini. Ada yang sedang belajar ini mencari sebanyak mungkin. Ilmu ini lagi tiba sebanyak mungkin daripada guru-guru yang mengajar di kawasan. Supaya mereka adik-adik berada di sekitar Shah Alam. Berada di sekitar Shah Alam ni, kalaupun kita tak belajar di peringkat universiti ataupun di universiti ini, ada yang belajar di sekolah-sekolah di masjid-masjid dan ramai alim ulama di sekitar Shah Alam. Ustaz-ustaz yang ramai di Shah Alam ini boleh menuntut ilmu. Dia mencari ilmu sebanyak mungkin. Dan kita akan dapati di sana kita akan keluar daripada penghinaan dalam kehidupan manusia kepada kemuliaan dalam hidup setelah mana kita menuntut ilmu dalam hidup. Kemudian yang keempat, ada yang keempat yang besar juga. Setelah mana Allah bagi pada kita ilmu ini, yang keempat, kita akan dapat ketenangan hasil daripada yang dinamakan dengan kita menuntut ilmu. Allah akan bagi ketenangan. Saya dan yakin apabila kita lagi belajar, kita akan rasa lagi tenang. Lagi belajar, lagi tenang. Ketenangan ini timbul datang daripada mana? Daripada sumber yang Allah kurniakan pada kita. Lagi kita dapat ilmu, lagi tenang. Lagi kita buat benda yang disuruh oleh Allah, lagi kita belajar, Allah akan bagi ketenangan. Ilmu itu menenangkan hidup seseorang. Dan lagi kita tak ada ilmu, lagi berojok dan lagi kokoh dalam hidup seseorang. Ada yang kata orang yang majlis, bagaimana tenangnya hidup mereka. Tenang ni milik siapa? Pemiliknya ialah Allah. Allah yang mengurniakan ketenangan dalam hidup kita. Allah yang bagi kepada kita. Kita tak boleh beli tenang, tak boleh. Suruh kawan pun jangan pergi beli tenang sekilo mana saja. Kenapa tak tenang? Tenang siapa yang bagi? Allah. Kerana dia ulama kata dalam hidup kita ni 2/3 milik Allah, 1/3 yang milik kita. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli kenderaan, tapi kita tak boleh beli keselesaan. Kita boleh beli kilang, tapi kita tak boleh beli kelenangan. Lengan itu milik siapa? Milik Allah. Berapa ramai orang yang beli kilang yang tebal-tebal, kilang honor yang tak sakit tulang belakang kan? Tak itu dia. Kita beli mata. Apa yang ambil auto, lengan pula tak tahu. Ketenangan ini milik siapa? Milik Allah. Ketenangan itu milik siapa? Milik Allah. Berapa kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kesembuhan itu milik siapa? Milik Allah. Ilmu, dengan kita belajar ilmu, dia akan menjadikan ketenangan dalam hidup. Lagi kita belajar, lagi belajar, Allah kurniakan dalam hidup seseorang ini ketenangan dan kelapangan. Cuba kita lihat orang yang balik Mekah kan. Orang balik Mekah macam mana kehidupan?
Balik dia Mekah, kita tanya macam mana pergi Mekah. Seronok tak? Seronok. Benar ke? Benar. Habis itu macam mana? Tak rasa nak bantu ke apa ke? Ada bantu dia suruh. Kita tanya pada dia, apa yang kita banyak? Banyak habis 17,000 dia suruh. Termasuk tawak kedai dia suruh. Banyak tak banyak punya duit habis. Habis itu kita tanya pada dia, baru turun ke depan, nak pergi ke Mekah? Nak dia. Nak terus. Tanya tuan Haji Abdul Halim. Tanya pada dia, nak pergi lagi? Mami marah-marah. Memang nak pergi. Rugi dapat syahid. Rugi dapat syahid. Maknanya peluang untuk pada diri dia dah terbuka luas untuk menghadap di hadapan Allah. Kalau lagi peluang lagi nak pergi. Nah, kenapa? Bahkan anda dipahamkan apabila berlakunya perang di Gaza ini, ada seorang pemuda yang tulis dalam bilik sendiri, saya memiliki motor, saya nak jual motor saya memiliki apa dia tulis dalam Facebook dia, semua jumlah 8,800 ini. Kemudian dia dapat itu, saya nak ke mana? Saya nak pergi ke Gaza dan saya nak mati syahid di Gaza. Maknanya begitu. Kadang jadi heran tu, orang Israel heran dengan orang Islam. Kamu ni hidup nak mati ke? Orang Israel gambarkan mereka. Tak, kami kita tahu, kita ada ilmu. Mati syahid itu bermula di dalam kita. Ilmu mengajar kepada kita. Orang yang boleh mati syahid, dia boleh tarik 70 orang ahli keluarga dia. Yang perempuan masuk neraka boleh tarik masuk dalam syurga Allah SWT. Bagaimana besar dia nilai mati syahid? Orang mati syahid, dia tak rasa sakit. Saat mana ni? Menurut dia sakit, dia sakit. Tak sakit. Tak rasa, tak percaya, cuba mati. Nak sebut gambaran bagaimana bernilai mati syahid. Orang mati syahid, tak ada pada diri dia azab itu. Orang yang mati syahid, pada diri dia, bahawa mana meninggal dunia saja, mereka datang. Mereka tanya kepada mereka, Allah yang mati syahid, kamu nak hidup lagi? Kamu nak hidup kembali? Semua orang yang sudah mati kata kami tak hidup. Sakit kematian memberikan dalam kehidupan. Sakit mati itu menyakitkan. Katanya orang yang sudah meninggal dunia, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid kata mereka, bangkitkan kami kembali ya Allah, kerana kami dapat kami hidup dan kami rela untuk mati dan kami bersedia untuk mati dan menghadap di hadapan kamu kerana tak rasa langsung sakitnya kematian. Berbila tak bila ilmu mengajarkan ketenangan dalam seperti ibu-ibu yang anak-anak mereka yang mati gugur syahid, gugur seorang-seorang, gugur di bumi Palestin, semuanya bergembira, tolong semua. Ada seorang ibu menangis teresa-esa pada waktu saat yang terakhir apabila macam ni kenapa? Kerana dia tidak jaya dan untuk melahirkan anak dan zuriat untuk mati syahid di jalan Allah SWT. Bagaimana besar? Berbicara. Kita teringat bagaimana ilmu menjadikan hidup menjadi ketenangan. Kita tengok sejak tadi rumah yang sempit dia, rumah sempit, tetapi dalam keadaan rumah yang sempit itu mereka hidup rasa bahagia dan berapa ramai orang yang rumah besar tetapi dia bahagiakan hidup dalam perut. Rumah besar tapi tak bahagia hidup. Kenapa? Kerana ilmu yang hilang, keberkatan yang hilang dalam hidup ini menyebabkan dia akan jadi hilang banyak kali dalam kehidupan. Suatu ada ulama sebut, kalau kita nak sebut jadi kemuliaan dalam hidup kita jadikan bakal. Sebab orang yang bermaksiat dia tak pernah tenang dalam hidup mereka. Orang yang tak belajar tenang hidup mereka, tak tenang. Orang yang buat maksiat tenang hidup mereka, tak tenang. Orang yang menipukan tenang hidup mereka, tak tenang. Orang yang ada hutang hidup dia tenang, tak tenang. Allah jadikan hidup mereka tak tenang. Punca apa tak tenang? Kerana maksiat tadi mengganggu dan mengganggu perjalanan hidup. Sebab itulah kita diajar supaya belajar. Kemudian apabila kita belajar, kita dapat kalau demikian, cuba beramal dengan ilmu yang kita belajar. Beramal tak semestinya kalian dah keluar daripada universiti, bawa kalian dalam beramal. Belajar ada ilmu sedikit beramal, ada ilmu sedikit beramal terus. Allah memberikan kepada kita kelebihan sikit, belajar dan beramal dan memuncak daripada ilmu itu. Di sana kita mengajar diri kita menjadi manusia yang seikhlas
Bersih-bersih jiwa kita dalam kita menuntut ilmu, barulah ilmu ini akan mencurah dan mencurah akan datang dan datang kepada diri kita. Inilah di antara hal yang kita hendak minta sebagai kakak seketika ini pada saat yang baik ini, dan mudah-mudahan dengan tajuk yang anda bincangkan dengan para hadis sekalian seketika ini dalam 45 minit yang cakap ini, yang membawa kebaikan kepada kita dan yang membawa kerahmatan kepada kita di saat mana kita berada pada malam-malam yang baik. Ada yang tahu bahawa, dan itu yang pertama yang anda sebut. Yang keduanya, kita tahu bahawa sekarang ni umat Islam di Gaza sedang berhadapan dengan ujian yang besar di bumi Gaza sekarang, dan sekejap tadi kita dah tengok bagaimana yang telah ditunjukkan oleh yang tadi sebentar tadi tentang mengenai bagaimana kehidupan umat Islam di sana dan bagaimana keadaan-keadaan yang sedang berlaku. Dan sekarang ini, hari ini dah masuk hari yang ke-8 serangan berterusan lagi, dan mengikut Benyamin Netanyahu, dia sebut bahawa dia akan serang Gaza ini selama 7 minggu. 7 minggu akan suasana berperang, dan mereka telah mengarahkan 75,000 tentera-tentera, 75,000 tentera-tentera untuk tentera simpanan untuk datang dan mula waktu ini mula mengepung Gaza, dan bila-bila masa saja bersedia untuk masuk ke Gaza, tentera darat ini. Kemudian pada masa yang sama juga kita dapati bahawa kita dapat maklumat daripada Brigade Al-Qassam, mereka telah bersedia dengan sebanyak lebih kurang 25,000 tentera ini untuk lawan 75,000 dalam perang ini. Dalam perang ini menjadi perang yang besar. Kalau berlaku perang ini, kemudian alhamdulillah yang kita dapati bahawa bagaimana umat Islam di bumi Gaza mereka berperiangan dan mereka bergembiraan di saat ini, di mana alhamdulillah waktu mana berlakunya perang ini, umat Islam yang di bumi Mesir buat kali pertama dia menyokong. Kemudian umat Islam di bumi Turki menyokong mereka, dan Mesir dan Turki telah istihad bahawa kalau berlaku perang yang besar ini, mereka akan turut serta untuk berperang dalam perang yang besar ini, dan insyaAllah kita boleh tengok kerusakan yang besar yang akan berlaku kepada yang berada dengan Israel. Dan katanya umat Islam di bumi Palestin, mereka telah menyediakan pokok yang besar untuk musuh-musuh Islam datang, untuk menjadikan Gaza pokok yang besar untuk mereka. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam di sana akan diberi kejayaan, dan besok insyaAllah Muslim Care akan menghantar 2 orang wakil ke bumi Gaza, Ustaz Ridwan Muhammad Nur, dan juga yang disebut dengan yang keduanya Zulkifli Wahidan akan pergi ke Gaza. Dan malam ini perhadiskan adik-adik sekalian, kita buat kutipan sedikit lah, bukan kutipan sikit, kutipan banyak sikit. Malam ini kita buat kutipan khusus untuk dana Gaza ini. Adik-adik bagilah berapa yang nak bagi, kemudian dengan kita bagi nanti insyaAllah adik-adik doa biar kita mudah dalam pelajaran, dan percaya dan yakinlah siapa-siapa yang infak di jalan Allah, Allah akan tambah pada rezeki dia. Dan anda sentiasa ingat saran guru anda waktu mana anda belajar di sekolah Azhar dulu, waktu mana anda belajar dulu, katanya guru anda dia kata, kalau kamu nak jaya dan berkesan, kamu kena rajin untuk kamu bersedekah di jalan Allah. Dan anda memang anda buat amalan ini, sedekah di jalan Allah ni anda buat, dan anda yakin sungguh, sehingga kan anak pengalaman, kalau boleh suruh sikit pengalaman anak. Ayah anda meninggal dunia waktu mana anak sudah ada dalam keadaan bahawa kita jadi dua. Kemudian anak pergi ke Mesir pun anak hutang dengan jiran tetangga, dengan duit bapak saudara dan sebagainya. Kemudian kalau tak lulus tahun, maka kena repeat lagi tahun akan datang. Tak lulus sekali je, 2 mata pelajaran kena repeat lagi. Itu keadaan belajar di Mesir. Kemudian setiap kali mana anak biasa, anak akan menangis. Dekat anak biasa, anak akan menangis, doa kepada Allah. Kemudian pada masa yang sama, adik-adik jangan tertinggal, minta dengan bidadari yang ada dalam hidup kita, iaitu ibu kita, bidadari kita, ibu kita ni, supaya dia ni berdoa dan berdoa untuk diri. Dan dalam masa yang sama ni, di antara amalan yang anda buat ialah anda sedekah sebanyak mungkin, anda sedekah dekat anak biasa. Dan di antara benda yang Allah bagi pada anda, pengalaman dan anda kongsi pada malam yang sama dengan adik-adik ni, waktu mana jawab pertanyaan ini, keluar jawapan-jawapan di depan mata. Depan mata keluar satu jawapan yang Allah tunjukkan, dan alhamdulillah anda berjaya mengamalkan pelajaran dalam masa 4 tahun di Universiti Al-Mahasir ini. Nak sebutnya pengalaman adik-adik pada malam ini, kita ada peluang untuk kita nak bantu umat Islam di bumi Gaza. Jadi apabila kita ada peluang ini,
adik-adik ambil kesempatan ini bagi sumbangan. Berapa yang adik-adik boleh bagi, kita sampaikan. Kalau kita tengok adik yang pemain tadi, yang kecil tadi hantar atau mainan dan sebagainya, kita pun kalau kita ada, boleh kita bantu sikit-sikit pada diri kita. Mungkin bila lagi kalau kita sekiranya Allah panggil lebih tambah-tambahan ini memberat Rasulullah semua ni, kita juga akan masuk dan semua sekali dalam hal kita kan tujuan mudah-mudahan dia akan bermanfaat untuk diri kita. Baik buruk melupakan ambil isi boleh dia kadang. Jadi mudah-mudahan dia akan bermanfaat kepada kita. Dan semalam peristiwa yang menyayatkan hati yang berlaku di Bumi Gaza, di mana ada seorang doktor ni dia kerja selama 8 hari dah tak balik rumah dia di hospital Syifa di Gaza. 8 hari tak balik rumah pada orang-orang yang segera ni. Kemudian akhirnya hari kemarin sampai satu mayat dia tengok anak dia sendiri ada. Mayat anak lelaki dia yang dah 8 hari telefon kepada dia minta supaya dia balik nak bermain. Rupanya dia bermain dengan anak dia dalam waktu mana dia pegang dan dia peluk anak dia, waktu mana anak dia sudah gugur syahid di jalan Allah SWT. Ini peristiwa yang berlaku di Bumi Gaza sekarang ni. Dan kita dapati ada seorang di Bumi Syria, dahsyat lagi, seorang perempuan yang dia kena tembak oleh Bashar Assad, tentera Bashar Assad ini. Kemudian dia sedang mengandung. Kemudian doktor nak keluarkan, dia mengandung dah saraf sangat dah. Tiba-tiba doktor nak keluarkan, tak berjaya juga. Akhirnya meninggal dunia dengan bayi-bayi. Dan keluar tu dalam keadaan ibu dia sudah meninggal dunia, anak dia keluar siap meninggal dunia di Bumi Syria. Keadaan yang memang menggerunkan dan menakutkan. Dan anak di Bumi Syria sama dengan Ustaz Aliba dan dengan sedemikian orang ini. Kemudian kita dapati dahsyat di Bumi Syria ini, keadaan yang buruk. Dia punca Israel sekarang ini, Kadang Syria itu sudah berjaya hampir nak lawan, nak jatuhnya Bashar Assad. Bashar Assad nak jatuh dan mujahidin yang di Bumi Syria itu akan bergerak ke Palestin. Apabila mereka bergerak ke Bumi Palestin, sebelum daripada mujahidin di Bumi Syria itu bergerak, tentera-tentera pembebasan Bumi Syria ini bergerak sampai ke Palestin, mereka segera awal kebebasan. Apabila mereka segera ini dengan tujuan untuk nak tunjuk kekuatan mereka. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan hari yang pertama dalam sejarah kapal program mereka berjaya ditentukan, kemudian jet-jet pejuang mereka berjaya dijatuhkan, dan kali pertama dalam sejarah bagaimana peluru berpandu boleh sampai pada Jerusalem, sampai pada pejuang habis. Tak pernah yang menyebabkan kita tengok dalam gambar Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri mereka ni lagi berkejaran untuk nak menyelamatkan diri masing-masing. Jadi ini keadaan yang sedang berlaku sekarang. Di saat lagi kita nak biasa ni, adik-adik nak biasa dan adik-adik doa mudah-mudahan biasa ini berjaya dan akhirnya keluar kita menjadi manusia yang paling soleh dalam hidup kita. Kemudian kita menjadi manusia yang terbaik dalam setiap kerja-kerja yang kita lakukan ini, dan Allah memberkati setiap kerja-kerja amal yang kita lakukan ini. Sekarang adik-adik sedang berdoa untuk bumi Gaza ini, adik-adik niat sama ya Allah permudahkanlah untuk kita berhadapan dengan perasaan ini, dan doa kita jangan tinggal, mudah bangun tahajud, jangan buat maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kejayaan kepada kita dalam keadaan seperti ini. Jadi sekali lagi ucapan anak pada malam ini, mudah-mudahan Allah rahmati teman kita dan Allah masukkan kita di dalam Allah. Yang salah dalam cerita kita. Mohon maaf kerana bawa balik daripada Turki, kemudian pada Turki waktu yang tak habis.